Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Cak, ciku, cak. Bergurau. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam, salam sejahtera. Welcome back to my share puaka. Sebenarnya geng, tak tahulah nak borak apa geng, sebab video ni dah 2 kali aku shoot. Aku shoot je hilang. Sedih lah kan, nangis kan, cakap manja. Before that, macam biasalah, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan kalau korang share cerita aku dekat IG ke Twitter ke TikTok ke Ilang tak kau lah kat mana pun, penat lah cakap banyak kali ni. Mengah. Jangan lupa tag aku dekat aku Ikmal Hanif, hashtag Tim Puaka. Bukan marah geng, tadi aku dah rekod, tiba-tiba hilang video tu. Sajalah nak bagi tahu geng, aku dah start main TikTok. Aku dah tak dara TikTok. So kalau korang nak follow TikTok aku, follow lah sekarang. And dekat TikTok ni nanti aku akan ceritakan kisah-kisah seram pendek. Kalau korang rasa macam YouTube ni, panjang sangat lah bang, ada tak video pendek? Korang cari dekat TikTok, nanti aku akan upload. Yang penting korang follow dulu geng, sebab insyaAllah nanti kalau aku buat live ke apa, aku buat dekat TikTok. Sebelum tu geng, aku nak bagi tahulah yang waktu sekarang ni, aku dah tak terima sangatlah DM kisah seram ni. Bukan sombong. Abang ni mentang-mentang dah 40k subscriber, sombong, riak, tak berzina. Apa semua dia hambur kan. Yang sebenarnya, waktu sekarang ni, DM ni terlalu banyak. Satu hari 50, kalau 30 hari, dah 1743.33 sen. Bodohnya matematik aku. Tapi betul geng, sebab terlalu banyak sampai kan aku tak larat nak layan satu persatu. Tapi korang jangan mengajuk pula. Korang nak share boleh, tapi kena ada kesabaran tinggi. Sebab apa? Sebab adalah budak-budak yang share cerita dekat aku, kesabaran dorang menduga kesabaran aku. Macam tu. Di mana cerita dorang boleh buatkan korang garu telinga, tapi macam mana nak cerita? Macam ni lah, contohlah cerita dia macam ni. Saya bangun pagi, kat rumah saya tak ada orang. Saya pergi dapur, nampak satu makhluk yang besar dan hitam. Saya nangis, saya lari pergi ke ruang tamu. Tak ada orang, tak ada ibu, tak ada ayah. Di mana ibu ayah saya? Saya resah. Tiba-tiba ibu ayah saya balik. Diorang pun tolong peluk saya. Dan bila pergi ke dapur, benda tu dah tak ada. The end. Kalau korang dengar pun, mulut korang tenganga, babe. Kenapa? Sebab aku nak urai pun tak pandai lah. Sebab kan aku tambah cerita-cerita lain kan, dikatakan aku ni buat cerita rekaan. Kan aku cerita benda yang macam tu kan, serba salah lah macam ni. Dan kebanyakan yang desak-desak aku ni macam setiap jam tanya, bang, bila cerita saya bang? Bang, bila cerita saya bang? Bang, bila cerita saya kan? Aku bang dekat telinga kau sekejap lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabar adik-adik, sabar. Cerita ni tak mudah jadi YouTuber ni. Aku satu YouTube je. Aku buat video pun seminggu 2 kali, sekali. Yang masuk DM 50, 40. Kan aku nangis kan? Jangan bagi aku nangis. Jadi for now, aku nak terima kisah baru tu agak limited lah. Tapi kalau kau nak cerita, teruskan bercerita. Tapi mohon sabarlah. Yelah, saya ni bukan YouTuber sepanjang masa, geng. Saya ada kerja dekat luar. Saya juga seorang suami. Tiba-tiba ngaku suami. Entah mana bini aku entah. So, malam ni aku nak sharekan tentang satu benda yang orang cakap sekarang ni memang benda ni menggila-gila lah, geng. Dan tajuk cerita pada malam ni adalah Puaka Sihir Santau. Lately kan, kalau korang perasan lah, banyak sangat berita di mana orang-orang kena sihir. Mesti ada antara kawan ke, saudara mara ke, adik-beradik kita yang mengadu kena sihir, betul tak? Ditambahkan lagi, sihir zaman sekarang ni macam-macam jenis, geng. Boleh hantar melalui makanan, boleh hantar melalui udara, boleh hantar melalui parcel. Parcel, geng. Dia buat sihir ni macam Shopee. Macam mana? Sihir tu, contoh, aku tahu ni kicap, tapi imagine kan, ni sihir, dia bungkus elok-elok, dia letak alamat, ada GJNT. Bang, saya nak post. Abang cakap, post apa ni dek? Adalah barang bang, tapi bukan sihir je, bukan sihir. Abang jangan buka. Dia cakap macam tu. Lepas tu JNT pun hantar rumah korang. Bila sampai, korang rasa macam, semangatlah nak buka. Tak pernah orang bagi hadiah, tiba-tiba dapat hadiah. Ambil gunting, peram. Buka je, korang sentuh-sentuh, dah kena sihir, geng. Bukan setakat tu je. Kalau zaman dulu, nak sihir, susah, geng. Kena bagi ayam panggang, ayam golek, ayam black pepper masak kicap. Kena sediakan pulut kuning, kena sediakan telur 3 rasa. Baru sihir tu jalan. Tapi sekarang, kau back in duit, kau bagi gambar, bagi nama mak ayah, settle sihir, geng. Macam daftar PTPTN. Memang mudah gila. Orang cakap sekarang ni, kita memang takut betul lah dengan sihir ni. Sebab, yelah kita tak tahu siapa yang hantar, betul tak?
Kadang-kadang orang yang dekat hantar. Kadang-kadang kita tak kenal pun orang tu. Kita bahagia dengan diri kita. Duduk tepi peti sejuk, senyum. Sebab bahagia, senyum. Tiba-tiba muntah darah kena sihir. Tak kacau hidup orang. Tapi itulah kalau dah orang cakap penyakit ain ni. Penyakit ain ni di mana penyakit iri hati. Tak boleh tengok orang lain happy. Dan penyakit ni juga memang banyak geng di akhir zaman kini. Ayat macam karangan bahasa Melayu je. Tapi kisah sihir ni dah lama geng. Nabi Muhammad SAW pun pernah kena sihir. Nak tahu ke? Ni kalau aku cerita, malam ni jadi jejak Rasul geng. Okeylah. Demi korang aku cerita. Time ni, Nabi baru habis perang Khaybar. Di mana peperangan antara umat Islam dan juga orang Yahudi. Time tu, Islam menang geng. So, ketua Yahudi ni, dia macam tak puas hati geng. Dia kumpul ketua-ketua, dia bincang, dia cakap, tak puas hati betul lah Islam menang. Ni semua sebab Muhammad tu lah. Sebabkan diorang menang geng. So, apa kata kalau kita kumpul duit sikit seorang, kita santau Nabi Muhammad tu. So, ketua-ketua Yahudi ni pun pergilah dekat seorang bomoh. Bomoh ni nama dia Labid bin Aqsami. Ketua-ketua Yahudi ni juga minta tolong beberapa orang untuk pergi curi sikat rambut Nabi. Sebab apa? Sebab dekat sikat rambut Nabi tu, ada helaian-helaian rambut yang nak digunakan untuk tujuan sihir. Macam mana si Labid ni sihir? Macam ni aku nak cerita kat korang. Bomoh Labid ni, dia buat satu patung menyerupai Nabi. Ni bukan patung, ini kicap. Dan patung tu dibuat daripada lilin. Di mana patung tu, dia ambil 11 bilah jarum, dia cocok dekat keliling patung tersebut. Lepas tu, dia ambil simpulan kain, diikat dekat patung tersebut. Orang-orang luar negara cakap voodoo lah. Voodoo yang patung Itali tu kan. Zaman dulu dah ada geng voodoo ni. Lepas tu dia buat apa dekat patung tu? Dia ambil patung tu, dia campak dalam telaga keluarga Zarwan. Telaga keluarga Zarwan ni ialah di mana telaga yang Nabi gunakan untuk mandi. Lepas tu Nabi pergilah mandi macam biasa. Lepas Nabi mandi, air hasil kena sihir tu, Nabi terus jadi macam orang cakap kena santau selama 40 hari. Sebab tu orang tua-tua pesan, darah haid, kuku, rambut, jaga elok-elok. Lepas potong, buang terus dalam tong sampah ataupun tanam. Ini tak, korang lepas potong kuku, korang angkat kapet, selit bawah kapet. Mak korang tanya, kuku siapa ni bawah kapet? Korang tak ngaku, betul tak? Tak baik geng. Kalau mak korang dengki, dia santau korang. Anak aku cuci pinggan malas, kuku selit bawah kapet, sabar aku santau kau. Jaga elok-elok ya, kuku tu buang elok-elok. Sebab itulah orang cakap kebanyakan kes-kes santau ni dihantar oleh orang terdekat. Datang rumah, Amal makan apa tu? Jomlah borak-borak. Amal pinjam sikat je Amal, aku nak sikat rambut lah, jambul aku terkeluar. Dia pinjam sikat aku, dia ambil rambut simpan dalam poket. Lepas tu pergi jumpa bomoh. Bomoh, ni Ikmal punya rambut. Settlekan bomoh. Tak boleh gila, dia jadi gemuk pun tak apalah. Tak boleh gemuk bomoh, biar dekat dahi dia tambah lagi satu mata. Jadi Dajjal. Ini bukan mengajar geng. Ini bukan tutorial. Ini orang cakap nasihat. Sebab benda ni memang jadi dekat dunia kita sekarang. So berbalik kisah Nabi tadi. Lepas kena santau, apa jadi dekat Nabi? Nabi jadi seorang yang pelupa dan juga seorang yang orang cakap lemau, letih. Pernah beliau imamkan solat jemaah. Time tu solat 4 rakaat. Tapi Nabi buat 2 rakaat. Sahabat pun tanyalah, Rasulullah, ni ajaran baru ke solat 2 rakaat ni? Nabi cakap, saya solat 2 rakaat ke tadi? Sepatutnya 4. Lepas tu, Nabi terus sujud sahwi. Macam mana Nabi leraikan sihir ni? Pada satu malam, Nabi berdoa. Dan masa Nabi tidur, datang 2 orang malaikat ke rumahnya. Satu duduk dekat bahagian kaki, satu duduk dekat bahagian kepala. Salah seorang daripada 2 orang bacakan surah Al-Falaq dan juga An-Nas. Korang tahu tak surah Al-Falaq Al-Nas ni yang mana? Al-Falaq ni yang Qul a'udzu birabbil falaq. An-Nas ni yang Qul a'udzu birabbin nas. Alah, surah yang cikgu kafar korang suruh korang hafal time sekolah dulu. Yang time kafar tu, yang mana korang ponteng panjat pokok pergi main bola tu. Surah tu lah Nabi baca. Habis dia malaikat 2 orang tadi baca, Nabi terus tersedar daripada tidur. Dia terus panggil Saidina Ali, Ammar dan juga Zubair. Dia cakap, pergilah dekat telaga Zarwan tu, dalam tu ada benda. 3 orang tu pun pergilah ke telaga tadi. Dan masa diorang sampai dekat telaga tu, diorang perasan air telaga tu geng
warna merah seakan dicelup dengan inai. Lagi tambahan, sebelah telaga tu ada pokok tamar, pokok kurma. Tapi pokok kurma tu dahan-dahan dia ibarat kepala-kepala setan. Diorang pun startlah buang air sikit demi sikit daripada telaga tu, dan diorang terjumpa ada satu batu besar. Diorang pun angkat. Dekat batu besar tu ada benda yang terikat. Contoh ni batu besar, ada benda ikat kat batu tu. Sebab apa? Sebab nak bagi benda tu tenggelam. Kalau tak ada batu, benda tu terapung macam kapal. Di mana benda yang terikat tu merupakan kain. Sebungkus kain. So, diorang pun bawalah barang kain tu pergi jumpa Nabi. Nabi pun buka kain tersebut, dan dalam kain tadi ada patung yang berbentuk Nabi. Nabi pun bacalah surah An-Nas dan Al-Falaq tadi, dan masa Nabi baca surah tu, ikatan tadi terlerai satu demi satu. Habis dia ikatan terlerai, Nabi terus seakan baru bangun tidur, macam segar gila, macam bertenaga. Lepas tu, Nabi pun buka satu persatu jarum yang ada dekat patung. Setiap kali jarum tu buka, ibaratkan penyakit yang ditarik daripada badan. Segala bisa-bisa sakit dekat badan hilang geng time tu. Bila Nabi dah sihat sikit, Aisyah anak Nabi tanya, Rasulullah tak nak bakar ke benda ni? Biar yang hantar ni kena balik dekat dia. Yelah Rasulullah kot. Memang orang cakap kekasih Tuhan, kalau dia doa terus makbul. Tapi sebabkan dia Nabi, lebih baik daripada kita, dia cakap, tak apa, Allah dah sembuhkan aku. Dan aku tak nak benda ni jadi fitnah di kalangan umat. Yelah kalau time tu, Nabi balas balik sihir ni dekat orang tu. Sampai sekarang, betul tak kita akan buat? Kau sihir aku balas balik. Sebab apa? Sebab Nabi pun buat. Na'udzubillah. Sebab tu Nabi cakap, kalau korang kena sihir, pergi berubat. Tapi jangan balas balik. Kat sini nak cakap, Nabi yang setebal-tebal iman, orang cakap kekasih Tuhan pun disihir. Ini kan pula kita yang iman entah ke mana. Iman tak dapat diwarisi, iman tiada di tepian pantai. Tapi ingatlah, orang yang mendekati sihir dan juga orang yang buat sihir ni, dia di antara golongan-golongan yang akan dilaknat oleh Allah. Di mana terus masuk ke neraka Jahanam. Dan andai kata dalam Islam, kalau kau sihir aku mati. Dalam hukum Islam, engkau pun akan dipancung sampai mati. Cara untuk lindung sihir ni macam mana bang? Cara dia Nabi dah ajar. Amalkan 3 kul dan juga amalkan tambahan ayat kursi. Kalau korang rasa macam, lenguh mulut lah nak baca ayat panjang-panjang tu bang, ada cara pendek tak? Senang geng. Korang zikir banyak-banyak, lepas tu korang niat dengan zikir tu nak bagi perlindungan dekat diri korang. Tapi aku pelik lah geng, yang jenis suka sihir-sihir santau ni, asal dia tak santau orang jahat lah? Bos kau tak bayar gaji, kau tak santau. Menteri, COVID kes naik, kau tak santau. Ex makwa kau, putus dengan kau pergi kat lelaki lain, kau tak santau. Tapi kau santau orang yang baik-baik. Tak boleh nak difikir di otak lah macam ni. Tapi benda ni memang tak boleh nak elak lah. Macam Nabi sendiri cakap, nanti waktu akhir zaman, waktu kita ni, santau sihir ni adalah benda biasa. Dia akan kembali balik. So sebagai orang Islam macam kita ni, kita just benar bersedia, bacalah perlindungan apa yang patut. Macam khutbah Jumaat malam ni. Macam aku tengah buat video ni, tak semua orang suka geng. Ramai je yang haters cakap, gemuk jangan buat video lah, kau tak kelakar pun. Ikmal, stop lah buat video, kau ni mengarut lah. Ikmal, kau buat YouTube takkan berjaya, kau jangan nak buat video lah, pergi main benda lain, main batu seremban ke, batu nisan ke. Yang aku pelik, orang yang panas-panas ni, aku tak kenal pun geng. Macam lah aku buat video pakai elektrik rumah dia. Tapi nak buat macam mana kan, memang orang cakap orang Melayu ni tak suka tengok bangsa dia berjaya, betul tak? Orang lebih sikit je terus nak jatuhkan. Alamak, tak boleh tutup pula kicap ni. And bagi rakan-rakan aku yang rasa macam nak pakai khidmat santau servis ni, and rasa macam kau benci sangat dekat orang tu, kau rasa macam nak santau lah budak ni, bawa mengucap geng, bawa bersabar. Sebab benda ni Tuhan laknat. Kalau kau mati, terus masuk neraka Jahanam geng. So thank you guys sebab hadir pada malam ni. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan tunggukan next story puaka daripada aku. That's all for tonight. Ciao. Lupa kejap. Jangan lupa follow TikTok aku, dekat situ banyak kisah seram. Sabar jap, follow je, okay? See you on the next episode. Ciao.